A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar sekalian? Diharapkan pelajar terus bersemangat, berada di rumah untuk meneruskan PDPR. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan perbincangan kita dalam bahagian penilaian untuk tajuk Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagi bahagian Aqidah, muka surat 88, buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5. Soalan yang pertama, nyatakan. Bila nyatakan, kita perlu beri ayat secara ringkas sahaja. Ta'rif. Bila melibatkan ta'rif, kita perlu memberikan ayat yang lengkap yang menunjukkan kepada ta'rif berdasarkan buku teks berkaitan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, jawapan. Ta'rif Ahli Sunnah wal Jamaah: kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, menerusi para sahabat dan tabi'in serta tabi'in dalam prinsip akidah, syariah dan akhlak. Okey, pelajar perlu hafal lah ya, ta'rif ataupun maksud Ahli Sunnah wal Jamaah. Perkataan yang perlu kita masukkan dalam maksud ini. Antara tip menghafal, pelajar perlu menghafal ataupun mengingati perkataan-perkataan yang penting. Contoh, majoriti umat Islam berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, menerusi para sahabat, tabi'in, tabi'in dalam prinsip akidah, syariah dan akhlak. Okey, selesai kita menjawab soalan pertama. Seterusnya soalan kedua. Jelaskan. Jelaskan, pelajar perlu memberikan ayat yang lengkap. 3. Prinsip Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, jawapan. 3 prinsip Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, iman ialah kepercayaan serta keyakinan dalam hati. Okey. Pengakuan dengan lidah, beramal dengan perbuatan. Okey, sampai sini pun dah menjawab 3 prinsip. Prinsip yang pertama di sini adalah huraian sebagai bukti kesempurnaan iman. Jadi pelajar pun boleh tambahlah sebab jawapannya daripada buku teks. Dan yang kedua, segala perbuatan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manusia diberi pilihan atau kehendak untuk melakukan ataupun tidak, serta dihitung baginya dosa atau pahala. Ya, sampai sini pun dah menjawab prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana soalan ini adalah jelaskan. Ini adalah huraian. Kemudian yang ketiga, meyakini kewujudan perkara-perkara ghaib. Okey, di sini pun dah menjawab tentang prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini huraian. Seperti diwahyukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, antaranya termasuklah persoalan kubur, hari akhirat, titian sirat, mizan, malaikat, jin dan sebagainya. Jawapan ini daripada buku teks. Ini adalah huraian sebenarnya. Baik, selesai untuk kita menjawab soalan yang kedua. Seterusnya soalan yang ketiga. Jelaskan, perlu memberikan ayat yang lengkap. Sejarah ringkas aliran berikut. Yang pertama Khawarij, yang kedua Mu'tazilah. Intro pada jawapan kita. Pertama, Khawarij, kumpulan pengikut Sayyidina Ali bin Abu Talib
yang berpaling tadah kerana tidak berpuas hati dengan keputusan Majlis Tahkim. Okey, istilah-istilah penting ni, fakta-fakta penting pelajar perlu ingat. Yang kedua, sejarah ringkas aliran Mu'tazilah. Kumpulan yang diasaskan oleh Wasil bin Atha. Setelah berlaku perbezaan pendapat antara beliau dengan guru beliau. Siapa guru beliau? Hasan al-Basri, tentang kedudukan pelaku dosa besar. Ini jawapan lengkap yang menunjukkan kepada sejarah ringkas. Diharapkan pelajar dapat hafal ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang penting yang menunjukkan kepada sejarah ringkas. Okey, selesai untuk kita menjawab soalan yang ketiga. Seterusnya soalan yang keempat. Jelaskan prinsip-prinsip utama dalam aliran berikut: Khawarij, Mu'tazilah. Okey, pertama Khawarij. Apa prinsip Khawarij? Prinsip utama, jawatan khalifah atau imam hendaklah diserahkan pemilihannya kepada rakyat untuk memilih sesiapa sahaja daripada kaum muslimin yang layak. Kemudian yang kedua, prinsip utama Khawarij beriktikad bahawa orang yang melakukan maksiat dikira berdosa besar atau berdosa besar dan kafir. Terus mereka menghukumkan orang melakukan maksiat terus kafir. Okey, inilah aliran Khawarij. Seterusnya prinsip utama bagi aliran Mu'tazilah. Yang kedua. Yang pertama, prinsip utama bagi Mu'tazilah at-Tauhid. Mereka menafikan sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajar boleh mendengar penerangan daripada ustaz dan ustazah anda, ataupun boleh mendapatkan bahan daripada YouTube dan sebagainya berkaitan dengan penerangan tajuk ini. Dan yang kedua, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Prinsip dalam Mu'tazilah iaitu meyakini bahawa menyeru kebaikan dan mencegah keburukan adalah wajib ditegakkan dalam keadaan apa sekalipun. Okey, selesai untuk kita menjawab soalan yang keempat. Seterusnya soalan yang kelima. Huraikan. Okey, huraikan, isi dan huraian perlu diberikan. Pandangan kumpulan-kumpulan tersebut, iaitu kumpulan Khawarij dan Mu'tazilah, tentang tiga perkara. Pertama, melihat Allah. Kedua, pelaku dosa besar. Tiga, qada dan qadar. Intro jawapan. Aspek yang pertama, melihat Allah, pandangan Mu'tazilah mengatakan bahawa mustahil bahawa makhluk boleh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi, kerana Allah tidak menyerupai makhluk. Huraian. Aspek yang kedua, pelaku dosa besar. Khawarij berpandangan pelaku dosa besar dianggap kafir. Isi, kerana telah melakukan maksiat. Huraian. Pandangan Mu'tazilah pula, pelaku dosa besar
berada pada satu kedudukan. See? Apa kedudukannya? Bagi mereka, pelaku dosa besar berada di antara, iaitu mukmin dengan kafir. Huraian. Seterusnya untuk aspek yang ketiga, qada dan qadar. Pandangan daripada Mu'tazilah meyakini bahawa setiap perkara baik dan buruk datangnya daripada manusia semata-mata. Huraian. Kenapa kita buat isi dan huraian? Lebih selamat, kerana kata tugas pada soalan ini adalah huraikan. Okey, dalam konteks latihan, dalam buku teks ini, kita menjawab berdasarkan kata tugas. Jadi lebih selamat untuk kita dibimbangi jawapan kita ni akan kehilangan markah. Okey, jawapan ini adalah daripada buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5. Okey, selesai untuk kita menjawab soalan kelima. Soalan keenam, terangkan perlu berisi dan huraian. 3. Kepentingan berpegang pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Intro pada jawapan. Yang pertama, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Isi, kerana berpegang dengan akidah yang sebenar. Huraian. Menjadi asas penerimaan sesuatu amalan. Isi, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Huraian. Ya, pastikan pelajar jangan abaikan tentang huraian ni, kerana kata tugas adalah terangkan. Memelihara kesucian agama Islam. Yang kedua. Ketiga, isi, agar tidak dipandang rendah oleh agama lain. Huraian. Okey, selesai soalan ke-6. Soalan ke-7, masih lagi terangkan, isi plus huraian. 2. Usaha. Usaha perlu memberi cara. Anda untuk melihara diri daripada fahaman yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey, ini adalah berkaitan dengan anda. Jangan memberikan jawapan melibatkan masyarakat ataupun melibatkan negara. Okey, jawapan. Intro pada jawapan supaya tidak tersilap. Untuk kita masukkan jawapan di ruangan yang betul, digalakkan kita menulis intro kepada jawapan. Pertama, mendalami ilmu agama. Isi, supaya dapat memahami akidah Islam yang sebenar. Huraian. Berguru dengan orang yang dipercayai ilmunya. Isi, agar maklumat yang diterima boleh diamalkan. Huraian. Okey, selesai soalan yang ke-7. Soalan yang terakhir melibatkan soalan kebat. Stimulus. Sehingga tahun 2014, kesemua 14 buah negeri di Malaysia telah memfatwakan pengharaman ajaran Syiah. Namun aliran dan fahamannya masih berleluasa dalam kalangan masyarakat. Ramalkan. Okey, bila ramalkan, masa depan. Kesan. Okey, kita perlu memberikan kesan kepada masyarakat, bukan terhadap individu, adalah terhadap masyarakat. Akan datang.
jika umat Islam tidak peka dengan penyataan di atas, pernyataan ini. Dan jika umat Islam mengambil sikap acuh tak acuh sahaja tentang penyebaran ajaran Syiah di Malaysia, ramalkan apa yang akan berlaku. Pada pandangan saya, bilangan pengikut ajaran Syiah akan semakin bertambah. Kita meramalkan perkara ini akan terjadi. Isi? Kerana masyarakat yang kurang ilmu agama akan terpengaruh dengan ajaran ini. Huraian. Kesannya, masyarakat akan mudah terkeliru dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Huraian lengkap. Kesimpulan, seperti biasa, oleh itu kita hendaklah. Apa yang kita nak simpulkan daripada jawapan kita? Kita hendaklah sentiasa mendalami ilmu agama agar diri, keluarga dan masyarakat terhindar daripada ajaran yang menyeleweng. Pastikan kita jangan tinggalkan perkataan masyarakat kerana ramalkan kesan kepada masyarakat. Ini kesimpulan. Setakat itu saja pelajar sekalian, perbincangan kita tentang ke-8 soalan dalam bahagian penilaian bagi tajuk Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga berjaya.